Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi kali ini dengan topik yang baru, topik yang terakhir sekali iaitu pengurusan data. Okey, pengurusan data ni, dalam pengurusan data ada 4 perkara yang awak akan belajar iaitu mode, median, mean dan julat. Kita akan belajar macam mana, apa itu mode, median, mean dan julat. Kita akan cari macam mana nak cari, nak cari mode, median, mean dan julat. Okey, kita terus tengok yang pertama sekali iaitu mode. Okey, apa itu mode? Mode ialah data yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi. Kekerapan yang paling tinggi ni maksudnya bilangan. Bilangan dalam data tu yang mana yang paling banyak. Okey, kekerapan ni juga dikenali sebagai frekuensi. Okay, kita tengok contoh. Berikut ialah markah peperiksaan matematik yang lepas. Cari mode berikut. Cari mode untuk markah peperiksaan yang berikut. Okey, kita tengok markah 61 ada seorang, markah 65 ada 3 orang, markah 70 ada seorang, markah 74 ada seorang, markah 81 ada seorang dan markah 85 ada 2 orang. Jadi, data kat sini kita tengok bilangan murid mana yang paling tinggi, yang paling kerap untuk ni. Kat sini kita bandingkan 1, 3, 1, 1, 1, 2 ni yang mana yang paling tinggi. Okey, 3 orang. Jadi untuk mod markah peperiksaan ni ialah 3. Yang paling, bilangan murid yang paling kerap, yang paling tinggi 3 orang untuk markah 65. Macam mana nak tulis jawapan? Tulis mod sama dengan 65 markah. Okey. Senang je nak tengok, nak cari mod, tengok nilai yang paling tinggi. Okey, kita tengok contoh yang lain. Jadual menunjukkan ketinggian murid tahun 6 cerdas. Nyatakan mod bagi data di bawah. Okey, mod. Ingat mod tadi kita cari nilai kekerapan yang paling tinggi. Okey, untuk data yang diberi adalah tinggi 124 cm ada seorang, 130 cm ada 2 orang, 136 cm ada 3 orang, 140 cm ada 2 orang. Jadi kat sini kekerapan yang paling tinggi ialah 3. Jadi mod dia adalah 136. Okey, tulis jawapan. Mod sama dengan 136 cm. Ada unit 136 cm. Itu je. Senang kan? Okey, tengok contoh yang lain. Okey, carta palang berikut menunjukkan bilangan buku yang dipinjam oleh 9 orang murid. Hitung mod. Okey, bilangan buku kat sini ada yang pinjam sebuah buku, 2 buah buku, 3 buah buku dan 4 buah buku. Carta palang ni, tengok tajuk dia ada kat sini, bilangan buku dan bilangan murid. Okey. Kita tengok kat sini carta palang ni mana yang paling tinggi? Ni. 4 ni. Seramai 4 orang murid yang meminjam 4 buah buku. Jadi kita dah tahu dah. Mod sama dengan 4 buah buku. Sebab ramai yang pinjam 4 buah buku. Itu je. Okey, senang kan? Ingat, mod kekerapan yang paling tinggi. Okey, kita tengok topik masuk yang lain pula iaitu julat. Julat ialah perbezaan antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Perbezaan, kita tahu operasi apa kita gunakan? Operasi tolak antara nilai maksimum. Nilai maksimum ni nilai yang paling tinggi. Nilai yang paling tinggi atau paling banyak dalam satu data tu, dan nilai minimum sebaliknya, iaitu yang paling rendah atau yang paling sikit. Jadi dia punya rumus nak ingat, julat nilai maksimum tolak nilai minimum. Nilai paling banyak tolak nilai paling sikit. Okey, kita tengok kat sini. Data ni, kita tengok data kat sini je. Data yang diberi kat sini ni. Okey, mana nilai yang paling tinggi? 85. Ya, 85. Mana nilai yang paling rendah? Betul, 61. Jadi kita tolakkan je 61. Sebab julat nilai maksimum, nilai paling tinggi 85, tolak nilai minimum, tolak 61. Dapat jawapan
Awak boleh buat bentuk lazim. Okey, kalau boleh congak, terus congak. 24. Itu je. Itu julat dia, 24. Okey, sekarang tengok contoh yang lain pula. Okey, jadual di bawah menunjukkan jisim 10 orang murid daripada jadual di bawah, nyatakan julat. Okey, macam biasa julat kita tengok data yang kita kumpul ni, data yang kita beri. Paling tinggi 45 kilogram. Paling rendah 25 kilogram. Operasi apa kita nak guna untuk julat? Tolak. Okay, tolakkanlah macam biasa. Awak akan dapat jawapan 20 kilogram. Itu je. Okey. Tengok contoh yang lain. Okey, raja di bawah menunjukkan carta palang bilangan tin yang dikumpulkan oleh sekumpulan murid dalam kempen kita semula. Cari julat. Macam biasa cari julat, nilai yang paling besar, tengok bilangan tin. Jangan tengok bilangan murid. Ini yang berubah bilangan murid ni. Okey, kita tengok bilangan tin, data dia. 25. Paling minimum 5. Operasi kita nak guna tolak dengan 20. Ini je. Senang kan? Ini macam mana nak cari julat. Ingat, julat nilai maksimum tolak nilai minimum. Okey, seterusnya kita tengok tajuk yang lain pula. Median. Median ialah nilai data yang berada di tengah-tengah. Nilai data yang ada di tengah-tengah bagi sekumpulan data yang disusun secara menaik atau menurun. Maksudnya data yang diberi, awak kena susun, kemudian awak kena cari apa nombor yang ada kat tengah-tengah tu. Kita tengok contoh. Berikut ialah markah peperiksaan matematik yang lepas. Cari median berikut. Okey, ini data dia ni. Okey, ikut bilangan murid ni Ni bilangan murid ni dia. Kita akan susun. Okey, susun ikut tertib menaik. Cikgu lebih suka awak susun ikut tertib menaik. Sebab tak nak awak keliru. Kalau ada yang menurun ni, kadang ada yang tersalah susun. Okey, ikut macam biasa tertib menaik. Mana yang paling rendah kat sini? 61. Okey, kita susun. 61 ada berapa orang? Seorang. Letak 1 je. Letak koma ni bagi memisahkan nombor seterusnya. 65 ada 3 orang. Jadi awak kena susun nombor 65 tu 3 kali. 1, 2, 3. Okey. 70 ada berapa orang? Seorang. Okey, tulis sekali 70. Letak koma. 74 ada seorang. 74. 81 ada seorang. 81. Dan 85 ada 2 orang. Tulis 2 kali. 85. Okey, bila dah susun, kita nak cari nilai kat tengah-tengah ni, kita guna kaedah potong. Potongkan pasangan awal dengan pasangan akhir. Okey, ada lagi tak pasangan awal dengan pasangan akhir ni? Potong. Yang ni pun potong. Yang ni potong. Yang tinggal ni 70 ni, dia tak ada pasangan. Itulah nombor yang berada di tengah-tengah. Jadi median sama dengan 70. Itu je. Faham tak? Mudah kan? Okey, tengok yang seterusnya pula. Contoh Contoh seterusnya. Okey, sama juga. Jadual di bawah menunjukkan jisim 10 orang murid. Daripada jadual di bawah, nyatakan median. Susun juga. Okey, susun dan bermula daripada nombor yang paling kecil. Sebab kita susun ikut tertib menaik. 25. 25 ada berapa orang? Seorang. 25. Letak koma. 30 kilogram. Ada berapa orang murid jisim 30 gram? Seorang. Tulis sekali. 35 ada 2 orang. Okay, tulis 2 kali. 40 ada 4 orang. Tulis 4 kali. 1, 2, 3, 4. Dan 45 ada 2 orang. Tulis 2 kali. Kita guna kaedah apa tadi? Potong. Pasangan awal dan pasangan akhir, kita potongkan dia. Okey, sebab kita nak cari nombor apa yang tinggal kat tengah-tengah ni. Okey, ada 2 nombor. Jangan awak potong pula kalau ada 2 nombor ni. Kalau awak potong, tak ada nombor yang tinggal. Okey, jadi 2 nombor yang ada kat tengah-tengah ni, apa yang kita nak buat? Kita tambahkan.
Nak tahu nombor yang dekat tengah-tengah, kita tambahkan dan kemudian kita kena bahagikan dengan 2. 40 tambah 40, 80. 80 kita bahagikan dengan 2. Bahagikan macam biasa dalam bentuk lazim. Kalau tak tahu kaedah potong, kalau boleh potong, awak guna je kaedah potong. Awak akan dapat jawapan 40 kilogram. Ini nilai median. Okey. Kalau nombor dia tinggal 1 je, awak boleh terus tulis jawapan. Tapi kalau ada 2 nombor yang ada di tengah-tengah ni, awak kena guna pengiraan macam ni. Tambahkan, kemudian kita bahagikan dengan 2. Okey, ini untuk median. Okey, untuk topik yang terakhir sekali. Okey, mean. Apa itu mean? Mean ialah hasil yang diperoleh dengan membahagikan jumlah keseluruhan nilai dalam satu set data dengan bilangan data. Atau mean juga dikenali sebagai purata. Ingat lagi tak purata? Yang kita tambahkan semua, lepas tu kita bahagikan dengan bilangan yang ada. Okey, untuk mean ni pula cara pengiraan dia. Okey, kita tengok contoh. Cari mean bukan median, mean. Untuk mean ni pula, okey, kita susun juga data yang diberi tu macam nak cari median tadi, tapi kita kena tambahkan dahulu. Macam markah 61 ada seorang. Kita tulis 61 ada seorang tambah 65 ada 3 orang. Tulis 65 3 kali. Kita tambahkan juga. Operasi dia kena ada operasi tambah. Okey, Nida 70 ada berapa orang? Seorang. Tulis sekali. 74 ada seorang, tulis sekali. 81 ada seorang, tulis 1 kali. Dan 85 ada 2 orang, tulis 2 kali. 85 tambah 85. Okey, lepas kita dah senaraikan, dah tulis operasi tambah dia, apa yang kita kena buat? Bahagikan. Campur rata, kita bahagikan dengan berapa bilangan murid kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bahagikan dengan 9. Okey, awak kena kira satu-satu. Okey, bila awak tambahkan nombor-nombor kat atas ni, awak akan dapat jawapan 651. Dan kemudian awak kena bahagikan dengan 9. Okey, bahagikan macam biasa. Bahagikan 651 bahagi 9. 6 tak ada dalam sifar 9, tengok 2 digit terus. 65, yang paling hampir 9 darab 7, 63. Tolakkan 5 tolak 3, 2. Bawa turun 1. Hampir dengan 21, 9 darab 2, 18. Tolakkan 1 tolak 8, 3. Ada baki kan? Kita boleh tambahkan titik perpuluhan, tambahkan sifar. Okey, bawa turun sifar 30. Hampir dengan 30 adalah 9 darab 3, 27. Kita muat pula kat sini. Masih ada baki lagi. Kalau awak teruskan, awak masih akan dapat baki 3. Jadi kita boleh stop kat sini. Jawapan awak dapat 72.3. Okey, ini macam mana nak cari mean. Okey, tengok contoh yang lain. Carta palang berikut menunjukkan bilangan buku yang dipinjam oleh 9 orang murid. Hitung mean. Macam tadi juga, kita akan susun, kita akan tambahkan dan kita akan bahagikan. Ingat, mean kita kena tambah, lepas tu kita kena bahagikan. Susun. Okey, 1 buah buku berapa orang yang pinjam? Seorang. 2 buah buku ada 2 orang pinjam. Tambahkan dengan 2 kali sebab ada 2 orang yang pinjam. Tengok carta ni carta palang ni. 3 buah buku ada 2 orang yang pinjam. Jadi 3 kita tulis 2 kali. Dan 4 buah buku ada 4 orang yang pinjam. Kita tulis 4 kali. 1, 2, 3, 4. Lepas tu kita akan tambahkan semua dan kita akan bahagikan dengan bilangan murid tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Okay, tambahlah macam biasa. 1 tambah 2, 3, tambah 2, 5, tambah 3, 8, tambah 3, 11, tambah 4, 15, tambah 4, 19, tambah 4, 23, tambah 4, 27. Bahagikan dengan 9. Okey, 27 ada dalam sifar 9. 9 darab 3. Terus tulis jawapan 3. Jadi mean ialah 3. Itu je.
Ni macam mana nak cari mean ataupun purata. Tambahkan keseluruhan data dan bahagikan dengan bilangan data. Okey, kita dah tahu semua sekali. Kita dah belajar macam mana mode, julat, median, mean, macam nak cari mode, julat, median, mean. Okey, tengok rumusan kat sini. Kita ingat balik apa itu mode? Kekerapan. Nilai yang paling banyak dalam satu data tu. Apa dia julat? Julat pula ialah nilai maksimum tolak nilai minimum. Ada operasi dia, tolak. Nilai maksimum, nilai yang paling banyak, tolak nilai minimum yang paling sikit. Macam mana pula median? Nilai data di tengah-tengah. Kita kena susun data tu ikut tertib menaik ataupun menurun. Lepas tu kita cari nilai kat tengah-tengah. Boleh guna kaedah potong. Untuk mean pula sama dengan purata, kita kena tambah semua data kemudian bahagikan dengan bilangan data. Okey, boleh ingat tak? Okey, jadi untuk hari ini itu sahaja cikgu nak awak fahamkan apa yang kita belajar pada hari ini, dan boleh rujuk buku teks matematik tahun 5 awak, muka surat 233. Okey, sekian saja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Sekian, harap awak faham. Ada masalah boleh tanya. Okey, terima kasih.